Jadi atas hal tersebut, sebelum dia berangkat, maka Bilqis ini telah memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya supaya menjaga dengan baik, menyimpan dengan baik arasnya, yang mana sebelum ini di sisi Ratu Bilqis, aras inilah yang menjadi kemegahan pemerintahan dia. Yang kita cerita dah bagaimana bentuk aras dia sebelum ni. Jadi sebelum dia bertolak kepada negeri Nabi Sulaiman, dia minta pengawal dia ni simpan baik-baik, jaga baik-baik aras dia sebelum dia berangkat pergi. Jadi apa yang telah diperintahkan oleh Ratu Bilqis kepada pengawalnya? Supaya meletakkan arasnya ni di satu bahagian ataupun satu sudut yang paling dalam dan tersembunyi dalam istana dia, yang mana selepas daripada itu maka akan dilapisi dengan 7 ruang lapisan. Maksudnya ada pula 7 bilik untuk kita kata sekat, untuk sekat. Maksudnya letak benda tu kat tengah, ada satu ruangan pertama. Lepas tu ada pula ruangan yang kedua, ada pula ruangan yang ketiga, ada pula ruangan yang keempat sampai ruangan yang ketujuh. Dan setiap ruangan ini dikunci, diletakkan kunci. Benda tu duduk tengah-tengah, hak paling dalam, hak paling tersembunyi, satu ruangan, satu kunci. Satu ruangan, satu kunci, maksudnya ada 7 ruangan dengan 7 kunci. Nak suruh jaga sungguh-sungguh, kawal sungguh-sungguh, awas sungguh-sungguh, perhati sungguh-sungguh. Sebab aku nak bertolak meninggalkan kerajaan negeri ni. Jadi benda ni kena jaga elok-elok. Maka dia berkata kepada orang yang ditugaskan dan diamanahkan untuk menjaga sementara keadaan negeri di Sabak sepanjang beliau berangkat ke negeri Nabi Sulaiman ini, jagalah olehmu akan singgah sana ini dengan segala kekuatan dan fasiliti yang kamu ada. Maksudnya daripada perkataan ni, jaga sungguh-sungguh, jangan sampai seorang pun yang berani dan boleh masuk ke dalamnya. Dan jangan seorang pun diperlihatkan tentang aras dan singgasana aku ni sebelum aku kembali semula. Seorang pun tak boleh masuk dalam ni setelah dikunci, dan seorang pun tak boleh diperlihatkan kalau ada siapa nak tengok sebelum aku kembali. Dengan kata lain, selepas aku kembali baru benda ni boleh dibuat semula. Baik, atas dasar itu diringkaskan cerita, maka bertolaklah Ratu Bilqis bersama dengan pengiring-pengiring dan pengawalnya, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir jumlahnya hampir 12,000 orang, yang terdiri daripada raja-raja yang berada di Yaman, pembesar-pembesar, wazir-wazir, menteri-menteri dan orang kepercayaannya. Bahkan disebutkan di bawah setiap seorang daripada mereka membawa ribuan prajurit, membawa ribuan askar dan tentera, ramai. Jadi bila Nabi Sulaiman telah mengetahui Ratu Bilqis dan pengiring-pengiring serta pasukannya telah bertolak meninggalkan negeri Sabak, maka Nabi Sulaiman telah mengutuskan dan mengarahkan tenteranya daripada kalangan jin. Bila Nabi Sulaiman dah tahu dah mereka ni sedang bergerak meninggalkan negara mereka, maka Nabi Sulaiman suruh tentera dia daripada kalangan jin ni untuk memantau dan menjaga mereka sepanjang perjalanan. Jadi jinlah yang paling layak untuk tugas ni. Jadi bila mereka bergerak saja, jin tu akan sentiasa memantau mereka, tengok keadaan mereka, tengok hal ehwal mereka, dan jin-jin ini diminta menghantar dan menyampaikan laporan hampir setiap hari dan malamnya. Siang pun kena hantar laporan apa yang berlaku sepanjang perjalanan, malam pun hantar laporan apa yang berlaku sepanjang perjalanan. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman dari sudut sebagai pemerintah yang hebat mengambil berat akan hal ehwal golongan ataupun kumpulan ataupun pihak yang datang nak bertemu, yang datang nak menghadapnya.
melalui pengutusan jin-jin tadi untuk memantau dan memerhatikan mereka. Baik, Imam Qatadah telah memberikan ulasan, dan ulasan ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Qatadah? Dia mengatakan setelah Nabi Sulaiman alaihi salam tahu dah kedudukan mereka yang hampir ataupun dekat dah nak sampai. Jadi daripada maklumat jin-jin tadi, bukan kata dekat benar, tapi maksudnya mungkin beberapa ketika dan nanti akan sampai mereka, dekat dah dengan negeri Nabi Sulaiman. Dan satu lagi, Nabi Sulaiman juga mendapat informasi daripada jin-jin ni apa yang telah berlaku kepada Arash Bilqis tu. Jadi jin dah tahu yang mana Bilqis suruh simpan arash dia, kemudian tutup dengan 7 lapisan, kemudian kunci setiap lapisan, jaga rapi-rapi agar arash dia ini tidak diusik oleh sesiapa, tidak dilihat oleh sesiapa. Jaga sungguh-sungguh, juga sudah sampai kepada pengetahuan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Atas dasar itu, Sulaiman berkeinginan, bila dapat informasi ni dia jadi kagum. Dia jadi kagum dengan cerita dan informasi ni. Sungguh-sungguhnya Balqis nak jaga arash dia ni sebagai bukti kemegahan dan kebesaran kerajaan dia. Jadi Nabi Sulaiman berkeinginan untuk rampas arash tu. Rampas arash tu. Kenapa Nabi Sulaiman nak rampas arash tu? Sebab Nabi Sulaiman tak mau ambil benda tu selepas mereka sampai. Selepas mereka sampai. Jadi kalau boleh nak ambil benda tu sebelum mereka sampai ke negeri Nabi Sulaiman. Sebab apa? Bila mereka sampai, kerana mereka dah menyatakan nak tunduk, nak patuh, nak beriman sama seperti Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi kalau mereka dah jadi Islam, kalau mereka dah beriman kepada Allah, menjadi satu kesalahan bila Nabi Sulaiman mengambil barang yang dimiliki oleh orang Islam yang sama akidah dan kepercayaan dengan dia. Jadi kalau boleh nak ambil sebelum mereka sampai. Sebab Nabi Sulaiman benar-benar mengetahui bahawa sekiranya mereka ni telah Islam, maka haramlah bagi Nabi Allah Sulaiman atas harta benda mereka, haramlah bagi Nabi Allah Sulaiman atas darah mereka kalau mereka dah Islam. Jadi sebab itulah Nabi Sulaiman tuturkan perkataan ni, ayyukum ya'tini bi'arshiha, siapakah di antara kamu sekalian yang boleh mendatangkan kepadaku, bawa di hadapan aku ni arasnya, qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang menghadap aku sebagai orang yang berserah diri, sebelum sampai. Bolehlah nak ambil itu sebab mereka masih lagi musyrik. Jadi kalau mereka dah sampai Islam pula, jadi salah lah. Ambil hak sama-sama akidah, ambil hak sama-sama beriman, ambil harta hak sama-sama orang Islam. Okey. Dan apa yang dituturkan oleh Qatadah ini juga turut disebutkan dan dipersetujui oleh 3 imam besar yang lain. Antaranya ialah Atha al-Khurasani, yang kedua Imam As-Suddi, dan yang ketiga ialah Zuhair bin Muhammad. Jadi perkataan yang last kali tu, qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang menemui aku ataupun sebelum mereka datang menghadap aku dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan sebagai orang Islam. Jadi inilah yang dikatakan menjadi kesalahan ataupun haram bagi Nabi Allah Sulaiman sekiranya mengambil arash tersebut selepas mereka memeluk Islam. Itu perbahasan dan penafsiran bagi ayat 38. Baik.